Majlis menjemput Tiong Siu Ing dari SJK Hua Kuong Miri Sarawak untuk membentangkan kajian bertajuk penggunaan bahan digital untuk meningkatkan pemahaman murid semasa pengajaran dan pembelajaran tata bahasa Bahasa Melayu. Salam sejahtera, salam madani saya ucapkan kepada semua. Hari ini kami akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk penggunaan bahan digital untuk meningkatkan pemahaman murid semasa pengajaran dan pembelajaran tata bahasa Bahasa Melayu. Kumpulan saya terdiri daripada 4 orang. Saya, Cikgu Tiong Su Ing selaku Ketua Kumpulan. Ahli-ahli saya iaitu Cikgu Jocelyn Jelembai Anak Juan, Cikgu Connie Chong Siu Feng dan Cikgu Alisha Aina Hong Abdullah. Kami dari Sekolah SJK Hua Kuong Miri. Okey, seperti yang kita sedia maklum, pendidikan abad ke-21 telah mempengaruhi sistem pendidikan negara dari sekolah rendah sehinggalah ke Institut Pengajian Tinggi. Beberapa kajian lepas telah kami gunakan untuk menyokong kajian tindakan kami ini, iaitu menurut Chong pada 2021, alat digital membantu guru menyampaikan ilmu kepada murid secara optimum serta menjadikan suasana pembelajaran lebih menyeronokkan. Manakala kajian yang dijalankan oleh Lo dan Zamri Muhammad pada tahun 2021, teknologi perlulah digunakan dan diintegrasikan semasa pengajaran dan pembelajaran agar iklim pembelajaran yang berkualiti dapat diwujudkan. Manakala kajian yang dijalankan oleh Nurul Ham Al-Hafizah Zahari dan yang lain-lain pada 2021 pula menyatakan bahawa revolusi industri 4.0 atau IR 4.0 telah mentransformasikan sistem pendidikan di negara kita melalui penerapan teknologi digital sebagai bahan bantu mengajar dalam PDP. Jadi melalui kajian-kajian ini meningkatkan lagi keyakinan kami untuk meneruskan kajian tindakan kumpulan kami. Okey, kalau kita tengok daripada refleksi PDP yang lepas, jumlah murid yang menguasai aspek tata bahasa iaitu pada Mac, permulaan tinjauan awal kami mendapati 7 orang murid menguasai aspek tata bahasa. Selepas menjalankan PDP selama 2 bulan, kami mendapati ada pertambahan hanya sedikit iaitu 8 orang pada Mei 2023. Okay, selepas ujian pada pertengahan tahun 2023, kami mendapati peningkatan kepada 11 orang pada Ogos 2023. Jadi melalui peningkatan yang sedikit ini, kami telah mengambil satu keputusan untuk menjalankan intervensi iaitu penggunaan bahan digital di dalam pembelajaran. Okey, jadi aspek yang kami telah kenal pasti daripada PDP lepas yang kurang difahami dan dikuasai oleh murid iaitu kata ganda, ragam ayat dan bentuk ayat. Okey, jadi di mana kami mendapati murid sukar untuk menjawab soalan di dalam lembaran kerja dengan betul. Selain itu, murid tidak mampu untuk mencapai objektif pengajaran yang diharapkan. Selain itu juga, murid menunjukkan reaksi tidak faham ketika pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Oleh yang demikian, kami telah menjalankan kajian tindakan untuk meningkatkan tahap penguasaan murid. Okey, jadi fokus utama kami iaitu murid-murid di SJK Hua Kuong, iaitu kami telah memilih seramai 20 orang murid tahun 6 dan murid tersebut kurang untuk menguasai aspek tata bahasa dan hanya belajar bersama guru di sekolah. Okey, jadi kami fokuskan
supaya murid-murid boleh menguasai kemahiran aspek tata bahasa. Oleh yang demikian, kumpulan kami telah mewujudkan satu intervensi guru, iaitu kami telah bersetuju untuk penggunaan bahan digital di dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk objektif kajian kami ini, kami telah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan murid terhadap aspek tata bahasa. Okey, jadi penggunaan bahan digital ini juga dapat membantu kami melihat penambahbaikan amalan pedagogi guru yang menggunakan bahan digital di dalam PDP tata bahasa untuk membantu meningkatkan tahap penguasaan murid-murid. Okey, di dalam kajian kami ini juga beberapa persoalan kajian yang telah kami kupas, iaitu adakah penggunaan bahan digital di dalam PDP ini mampu meningkatkan pemahaman aspek tata bahasa murid tahap 2, serta adakah penggunaan bahan digital ini dapat meningkatkan amalan pedagogi guru di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Dalam kerja tindakan kami ini, kami telah menggunakan model tindakan Kuhn-Lewin 1946 dan teori behaviorisme Edward L. Thorndike. Dalam ini kami telah menggunakan 4 langkah dalam kajian tindakan kami, iaitu yang pertama ialah perancangan, yang kedua ialah tindakan, yang ketiga ialah pemerhatian, yang keempat ialah refleksi. Dalam kajian tindakan kami ini, kami telah menggunakan 4 langkah, iaitu yang pertama perancangan, yang kedua ialah tindakan, yang ketiga pemerhatian, yang keempat ialah refleksi. Dalam rangka yang pertama iaitu perancangan, kami telah merancang satu pelan pelaksanaan dan mengenal pasti aspek tata bahasa yang dikuasai. Dalam aspek tindakan, kumpulan kami telah mengaplikasikan bahan digital dalam PDP. Dalam aspek dan langkah pemerhatian, kumpulan kami telah mengenal pasti perubahan dari segi tingkah laku dan mengenal pasti perbezaan kekal murid. Yang keempat, dalam refleksi, kumpulan kami telah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan penggunaan bahan digital dalam PDP. Dalam aspek perancangan, kumpulan kami telah bertindak untuk mengenal pasti aspek pemahaman yang kurang dikuasai oleh murid. Antara aspek yang kurang dikuasai oleh murid adalah aspek ragam ayat dan juga aspek kata ganda. Berdasarkan gambar yang ditunjukkan, kita dapat lihat bahawa murid kurang menguasai aspek ragam ayat, terutamanya ketika menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif dan juga ketika menyenaraikan kata ganda. Seterusnya, semasa perancangan, kami juga telah melaksanakan satu pelan pelaksanaan di mana kami telah merancang aktiviti mengikut minggu. Pada minggu pertama dan kedua, kami telah mengenal pasti aspek tata bahasa yang kurang dikuasai oleh murid. Seterusnya, kami telah mengadakan sesi pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah tradisional semasa minggu ketiga, keempat dan kelima. Ujian pra dilakukan untuk menguji tahap penguasaan awal murid pada minggu ke-6. Seterusnya, berdasarkan keputusan ujian pra, kami telah merancang pelan intervensi untuk meningkatkan tahap penguasaan murid. Pelaksanaan intervensi ini iaitu penggunaan bahan digital semasa PDP dilaksanakan semasa minggu ke-7, ke-8 dan ke-9. Setelah itu, kumpulan kami telah melaksanakan ujian pasca untuk membuat banding beza dari segi markah murid. Seterusnya, kumpulan kami telah menganalisis data pada minggu ke-10 dan ke-11 dan akhir sekali kami telah membuat refleksi pada minggu ke-12. Secara keseluruhan, kajian tindakan ini dilaksanakan selama 12 minggu ataupun 3 bulan. Dari segi tindakan dan pemerhatian, kami telah menyediakan beberapa gambar untuk
perbandingan dari segi sesi PDP menggunakan kaedah tradisional dan juga kaedah menggunakan bahan digital. Selain itu, kumpulan kami turut menyediakan data-data dari segi ujian pra dan juga ujian pasca yang dilaksanakan untuk mengumpul maklumat mengenai kumpulan kami. Berdasarkan data yang telah dikumpul, pengkaji mendapati bahawa keseluruhan murid menunjukkan reaksi yang positif dan juga peningkatan dari segi markah ujian pra sehingga ujian pasca. Selain itu, pengkaji turut mendapati bahawa penggunaan bahan digital dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara faktor yang paling banyak mempengaruhi penggunaan bahan digital dalam PDP ialah keadaan infrastruktur. Contohnya, bekalan elektrik dan juga capaian internet. Kajian ini mendatangkan kesan yang positif kepada murid-murid di mana murid dapat memahami isi pelajaran dan juga lebih menumpukan perhatian terhadap isi pelajaran. Di samping berasa seronok ketika PDP Bahasa Melayu yang menggunakan bahan digital. Ini dapat dilihat melalui skor min yang tinggi berdasarkan instrumen soal selidik yang telah dilakukan. Dari kajian tindakan kami sudah membuat dua cadangan untuk kajian tindakan kali ini. Yang pertama ialah guna laman web khas dan yang kedua ialah kod QR. Yang tentang laman web khas ini adalah untuk murid melakukan pembelajaran kendiri dengan lebih mudah. Manakala untuk kod QR adalah untuk murid mengakses maklumat secara terus. Melalui kajian tindakan ini, kami telah membuat refleksi. Antaranya adalah penggunaan bahan digital dapat meningkatkan penguasaan murid terhadap aspek tata bahasa berbanding dengan teknik pembelajaran tradisional. Selain itu, ia juga menunjukkan keberkesanan penggunaan bahan digital dalam mempelajari aspek tata bahasa secara mudah dan berkesan. Tambahan pula, ia juga dapat membantu pengkaji meningkatkan kualiti pengajaran dan mengamalkan pedagogi dalam PDP. Akhir sekali, kajian tindakan ini juga dapat meningkatkan minat dan kreatif murid dalam menerokai pembelajaran dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pedagogi guru. Ini merupakan rujukan yang kumpulan kami telah guna, di mana kami telah mengguna kajian-kajian lepas dan beberapa buah buku untuk rujukan kami lah. Okey, jadi daripada dapatan kajian kami, saya membuat kesimpulan bahawa penggunaan bahan digital di dalam pengajaran dan pembelajaran mampu meningkatkan tahap penguasaan murid, terutama dalam aspek tata bahasa. Okey, itu sahaja pemandangan kajian tindakan daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Tiong Siu Ing atas pembentangan sebentar tadi. Para hadirin dijemput untuk mengemukakan soalan melalui chat box YouTube dalam tempoh 5 minit selepas pembentangan.
Beats Music.